Soalan 8, kertas 2. Rajah 5 menunjukkan kedudukan kemah urus setiap O dan kemah-kemah kumpulan A, B, C, D dan E di satu tapak perkemahan. Seterusnya murid-murid, kemah A terletak 200 meter dari kemah urus setia O. Okey, cikgu terletaklah ya. Okey. Kemah A 200 meter dari kemah urus setia O dan kemah B terletak 800 meter dari kemah urus setia O dalam arah OA. Jadi kat sini cikgu boleh letak garisan lah. Jadi cikgu boleh letak macam ni. Okey. Sini kita tahu arah OA. A daripada O 200 meter, dan B terletak 800 meter dari O. 800 meter dari O bererti A ke B 600. Sebab hasil tambahnya 800. Okey, selesai. Okey, kemah D terletak 300 meter dari kemah urus setia O. Kalau macam tu cikgu tambah begini pula garisannya. Okey, dia kata kemah D terletak 300 daripada O. Okey, dia kata daripada O dalam arah OD jadi cikgu buat anak panah O ke D 300. Okey, lepas itu kemah E terletak 750 dari kemah D. 750 dari kemah D. Daripada arah OD. Okey, cikgu dah masukkan maklumat. Seterusnya, kemah-kemah A, C dan E. A, C dan E. Okey, terletak pada garis lurus dengan keadaan jarak kemah C dari kemah E adalah 4 kali ganda dari kemah A. A, C dan E. Jadi kalau A, C dan E ni bererti okey, dia segaris lah. Okey, A, C dan E. Apa lagi dia kata? Kemah-kemah A, C dan E terletak pada satu garis lurus dengan keadaan jarak kemah C. Okey, dari kemah E adalah 4 kali ganda jaraknya dari kemah A. Macam tu. Jadi kalau begitu, ini satu bahagian. Okey, dia kata 4 kali ganda, sini 4 bahagian. Jadi A ke E 5 bahagian. Itu maksudnya. Okey, seterusnya kita lihat soalan A. Dengan menggunakan P untuk mewakili 100 meter pada arah OA, P 100 meter, maksudnya kalau 200, 2P. Kalau 600 bagi 100 maksudnya 6P. Okey, seterusnya dan mewakili Q untuk mewakili 150 meter pada arah OD. Jadi 300 bahagi 150, 2. Maksud 2Q. 750 bahagi 150, kita akan dapat 5Q. Gitu. Jadi cikgu dah lengkapkan. Jadi kita lihat untuk soalan A1. Okey, kita nak cari vektor OC. Okey, vektor OC. Vektor OC, cikgu highlight dulu. O ke C. O ke C. Macam mana tu OC ni? OC, cikgu boleh buat macam ni. OA, AC. OA, AC. Okey, jadi cikgu padam balik. Cikgu tulis balik. Vektor OC adalah OA tambah AC. OA tambah AC. Jadi macam mana kita nak buat? OA memang ada 2P. Tetapi AC tak ada. Tetapi AC, kalau murid-murid lihat, AC adalah 1 daripada 5 A ke E. Macam tu. 1 daripada 5 A ke E. Jadi kalau nak ikutkan AE ada sebab AE datang daripada AO OE. AO OE. Jadi cikgu padam balik. Jadi cikgu masukkan di mana 2P tambah 1/5 AO tambah OE. Macam tu. Jadi daripada sini kita boleh masukkan maklumat di mana 2P tambah 1/5. Okay, AO adalah melawan anak panah negatif 2P. OE mengikut anak panah 5 tambah 2 maksudnya 7Q. Gitu. Jadi kita terus ringkaskan. Kita akan dapat 2P tolak 2/5P tambah 7/5Q. Jadi sama dengan 8/5P tambah 7/5Q. Ye, berjaya. Okey, murid-murid. Seterusnya kita tengok soalan A2. Nak cari BC pula. Okey, nak cari BC. Okey, vektor BC.
Okey, kita lihat vektor BC. Cikgu gariskan dulu. Mana B? Okey, B ke C. Okey, B ke C cikgu boleh buat BA AC. BA AC. Jadi okey, di mana BA tambah AC. BA tambah AC. Jadi murid-murid kita lihat di sini AC kat sini. AC kita tahu 1/5 AE. 1/5 AE ni adalah sini. Sini jawapan dia tau. Okey, inilah jawapan cikgu garis Ini adalah jawapan untuk AC. AC kita dah ada AC. Jadi cikgu terus masukkan. Okey, BA. Mana BA? BA melawan anak panah negatif 6P tambah AC. AC kita dah ada di mana negatif 2/5P tambah 7/5Q. Macam tu. Jadi okey, kita dapat apa di sini? Negatif 6P tolak 2/5P tambah 7/5Q. Jadi P, sebutan P kita boleh ringkaskan. Kita akan dapat negatif 32/5P tambah 7/5Q. Okey, berjaya. Okey murid-murid, kita dah berjaya mendapat soalan A. Okey, kita lihat pula soalan B. Jika Samad menggunakan binocular untuk melihat kemah B dari D. Okey, kemah B dari D. Okey, tentukan sama ada kemah B dapat tak dilihat tanpa dihalang oleh kemah C. Okey, jadi sekarang kita ada dua kemungkinan. Okey, dua kemungkinan. Cikgu buat begini Dua kemungkinan di mana sini D, sini B. Okey. Sini D, sini B. Okey, binocular lihat daripada D. Kalaulah C dia berada satu garisan, okey, tak nampak. Tak nampak ya. Kita tak akan nampak B lah. Tapi kalau C dia tidak berada di atas garisan yang sama, jadi boleh nampak. Okey. Jadi sekarang kita nak tahu sama ada C ni, okey, kita nak tahu sama ada BCD ni segaris atau tidak. Okey, kalau segaris maksudnya tak nampak. Okey, jadi daripada situ kita boleh wujudkan ni lah. Selalunya cikgu guna lambda lah. Okey. B. Okey, selalunya cikgu guna lambda lah. Okey, disebabkan segaris cikgu wujudkan begini. Di mana cikgu buat yang paling panjang. Okey, vektor BD sama dengan lambda vektor BC. Kita boleh BC ke CD ke ikut kamu. Asalkan antara yang panjang dan pilih yang pendek yang mana. Okey, dia ada banyak cara. Okey, daripada situ cikgu nak masukkanlah maklumat. Cikgu nak masukkan maklumat BD. Okey, BD. B ke D kita ada. Okey, B ke D kita ada BO tambah OD. Sama dengan lambda BC pula. Okey, BC pula, mana BC? Kita dah dapat BC tak? BC kita dah dapat sini. Negatif 32/5P tambah 7/5Q. Okey, itu BC kita. Jadi cikgu masukkan BC kita di mana negatif 32/5P tambah 7/5Q. Begitu. Jadi BO. B ke O melawan anak panah 6 tambah 2 negatif 8P tambah OD. OD mana OD cikgu? O ke D sini tambah 3P mengikut anak panah. 3P pula 2P. Tambah 2P sama dengan kat sini cikgu terus darab negatif 32/5 lambda P tambah 7/5 lambda Q. Okey. Jadi, bila di sini, okey, cikgu comparekan mengikut sebutan. Okey, di mana yang warna hijau ni adalah, kejap. Apa yang pelik kat sini? Oh, sorry, cikgu silap. Bukan 2P di sini, murid-murid. 2Q. Sebut. 2Q. Okey, OD mana? Ni 2Q. Cikgu letak P pula. Okey, 2Q. Jadi, cikgu bandingkan mengikut sebutan. Okey, di mana? Okey, cikgu bandingkan sebutan P. Sebutan P. Jadi, cikgu bandingkan sebutan P.
Okey, lagi satu cikgu boleh bandingkan dengan sebutan Q. Okey, sebutan Q. Sebutan Q. Kita bandingkan dua-dua ya. Okey, jadi di sini cikgu masukkanlah kalau sebutan P negatif 8 sama dengan negatif 32/5 lambda. Jadi lambda sama dengan negatif 8 ni bahagi dengan negatif 32/5. Okey, kamu akan dapat nilai lambda kamu adalah 5/4. Okey, kita bandingkan sebutan Q pula. 2 sama dengan 7/5 lambda. Jadi 2/7/5 sama dengan lambda. Ini bererti lambda sama dengan 10/7. Okey, murid-murid. Jadi macam mana kita nak tahu ia segaris ataupun tidak? Okey. Kalaulah nilai lambda kita sama, ia adalah segaris. Masalah nilai lambda tidak sama. Okay, bila nilai lambda tidak sama, bererti ia tidak segaris. Kesimpulannya, kesimpulannya soalan dia kata dapat dilihat. Okay, maksudnya dapat dilihat. Okay, dapat dilihat. Kita dapat dilihat. Okey, kalau dia kata buktikan, dia kata berbuktikan jawapan anda secara matematik, di mana kita boleh letak macam ni, dapat dilihat kerana lambda 5/4 ni tak sama dengan 10/7, tak sama. Itu pun boleh. Okey murid-murid? Okey, bye-bye. Okey murid-murid, yang terakhir sekali kita lihat soalan C. Okey, soalan C diberi magnitude P adalah 2 unit, magnitude Q adalah 3 unit dan angle BOE adalah 90 darjah. Okey, kita cari magnitude BE. Okey, kita nak cari magnitude BE. Magnitude jangan lupa, magnitude adalah rumusnya. Okey, kalau magnitude rumusnya adalah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2, kita setkan. Jadi sekarang cikgu nak bagi gambaran. Okey, disebabkan angle BOE 90 darjah. Cikgu saja je buat 90 darjah kat sini lah. Di mana sudut 90 darjah pada O. BOE 90 darjah. Jadi kita tahu O ke B. Okey, kalau kita lihat gambar yang di sini lah. Okey, O ke B adalah 8P. O ke B adalah 8P. O ke B adalah 8P. Dan O ke E, kita tengok O ke E adalah 7Q. Jadi, okey, O ke E adalah 7Q. Okey, jadi sekarang kita nak cari magnitude AB. Okey, nak cari magnitude AB, seperti kita buat ni lah, menggunakan rumus ni. Di mana magnitude BE, okey, sama dengan, okey, siapa nilai X kita? Nilai X kita ni lah, ni paksi X kita, ni paksi Y kita. Jadi murid-murid, di sini kita tahu P adalah 2, bererti 8 darab 2, kita dapat 16. Q adalah 3, jadi 7 darab 3, kita akan dapat 21. Jadi mengikut rumus, kita nak dapatkan magnitude BE sama dengan, okey, paksi X kita adalah 21 lah tadi, bukan 7 21 kuasa 2 tambahkan dengan 16 kuasa 2, kita setkan. Jadi kita akan dapat 26.40 unit. Okey, good. Okey, bye-bye.